Assalamualaikum semua anak-anak murid saya. Apa khabar anda hari ini? Saya mendoakan agar anda berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga dan dengan ilmu yang anda pelajari setiap hari bermula daripada seawal 7.30 pagi sehingga 10 petang, daripada hari Isnin sehingga minggu ke-32 ini saya akan mengajar anda tentang subtopik 8.1 yang bertajuk si pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Kita menelusuri tentang apakah kisah berkaitan dengan reaksi pemerintah. Mari kita lihat kepada pengenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah kan. Penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara sebenarnya telah didorong oleh perkembangan politik serantau yang mana ketika itu British dan Perancis merupakan antara kuasa barat yang bersaing untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu Utara. Namun, seperti mana yang kita faham, kita tahu, apabila adanya kesungguhan, adanya usaha, maka British dapatlah kuasa mengikut apa yang dicipta-ciptakan, apa yang diimpikan untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara dengan hanya perjanjian Bangkok yang dilakukan pada 10 Mac 1909. Sebenarnya, kalau ikutkan tajuk ini, anda pun telah pelajari seawal bab 4 hari itu. Ingat ya? Dari kisah perjanjian Bangkok ini bab 4 ya. Cuba kita lihat pula kepada topik protokol sempadan perjanjian Bangkok yang telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Jadi, disebabkan kisah protokol sempadan perjanjian Bangkok yang dilakukan melalui perjanjian Bangkok 10 Mac 1909 menyebabkan inilah yang berlaku, yakni pemerintah negeri-negeri Melayu Utara. Inilah kisah. Mari kita tengok satu persatu apakah punca, apakah sebab dan apakah. Baik, seperti mana yang telah anda ketahui, melalui perjanjian Bangkok 1909, inilah perjanjian yang telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Di mana inilah strategi British dan Siam dengan mengadakan perjanjian Bangkok 1909 ini telah mengisahkan, telah memecahkan wilayah-wilayah yang berlaku di antara negeri-negeri Melayu Utara. Mereka ni langsung tak memikirkan soal kedudukan, kebudayaan ke, etnik ke dan agama penduduk tempatan ketika itu. Apa yang penting, mereka harus dapat menguasai negeri-negeri Melayu Utara dan mendapat apa yang mereka inginkan. Dalam perjanjian Bangkok 1909 itu, British dan Siam setuju menjadikan Legeh dan lembah sungai sebagai pembahagian ataupun garis sempadan berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok. Bermaksudnya di sini, di antara British dan Siam, mereka sendiri yang telah membuat keputusan untuk menjadikan wilayah yang berada di negeri-negeri Melayu, sama ada di Perlis, Kedah, Terengganu maupun Kelantan
pada wilayah yang mereka inginkan sendiri. Yang penting kuasa dan juga yang mereka perolehi tanpa memikirkan apa saya baiklah, di sini saya menyertakan kisah-kisah yang pernah dipaparkan di laman Sesawang yang telah saya kongsikan untuk anda, di mana secara tak langsung sekiranya anda membaca kisah yang berlaku, antara yang menjadi topik utama ialah berkaitan dengan garis sempadan yang dipisahkan menyebabkan wilayah-wilayah yang berada dalam satu kawasan menjadi terpisah kepada dua, di antara penguasaan British dan juga penguasaan India. Jadi saya mengharapkan kisah yang tiada dalam buku teks ini anda baca supaya anda faham kenapa ini yang berlaku. Boleh ya? Baca satu persatu kerana saya menyediakan kepada anda macam akan kisah yang dipaparkan ini memberikan anda pengetahuan apakah peristiwa dan bagaimana liciknya strategi yang digunakan ya, kerana membaca itu jambatan ilmu. Tanpa membaca anda tidak mengetahui apa-apa sekalipun walau sekecil-kecil perkara. Betapa hebat dan berkuasanya ilmu membaca itu. Kita membaca lagi ya, sebab kisah yang saya dapat daripada laman Sesawang yang saya kongsikan dengan anda ini memang panjang ceritanya. Ya, kerana apa? Kisah yang panjang boleh dapat memberi satu kefahaman yang jelas kepada anda tanpa ada topik dan apa. Dan terus bagaimana setakat info dan maklumat yang saya berikan berkaitan dengan kisah garis sempadan yang berlaku di antara wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh British dan Siam, dan anda boleh faham kisah. Memang tiada tercatat dalam buku teks anda, namun saya merasakan harus anda faham bagaimana kisah ini macam Bangkok 1909 itu menjadikan wilayah dan juga wujudnya protokol. Cuba lihat reaksi kartun tu. Mungkin itulah yang digambarkan betapa gembiranya British dengan Siam. Apabila kita gembira dengan sesuatu apa yang kita hajarkan, dah pasti cara sedemikian rupa lah kita akan memberi reaksi kan. Seronok sangat tu. Jadi saya mengharapkan anda terus membaca dan membaca. Naik gapai terbang, turun kepala badan, makan tok sah bimbang, kami banyak berai, ikut lebuh ayam, terui ke kayu hitam, jaga cek oi jagam, kereta menebu neram. Saya utarakan kisah yang sebegini, info-info tambahan kepada anda sedikit sebanyak. Anda tahu kadang-kadang
perkara-perkara yang berlaku 1000 tahun lalu muncul juga pada masa kini, maka anda tahulah tentang keresahan yang berlaku, suatu perjanjian dan sebagainya, sama ada diterima ataupun sama ada menjadi sebagai satu perkara yang kita sanggah. Melalui kisah-kisah sebeginilah kita akan dapat satu kebenaran. Baik, ini antara peta yang menunjukkan wilayah dan pulau yang menjadi milik Siam dan naungan British berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok. Jadi saya harap melalui petunjuk yang ada terpapar di sini, sepanjang darat, sepanjang sungai, yang mana mempunyai wilayah yang Siam dan juga wilayah yang bawah kan? Inilah yang disebut legeh dan juga lembah sungai. Sebenarnya legeh dan sungai ini merupakan sempadan lah, bukannya nama tempat, tapi berdasarkan kepada penentuan untuk garis sempadan. Kalau kata kita nak lebih faham lah ya, nak bina rumah yang pasti ada sempadan di antara rumah kita dan juga rumah jiran di maupun kanan ataupun depan maupun belakang. Tidak boleh sesuka hati mengambil kediaman orang lain. Begitulah ibaratnya lah ya. Tapi ini lebih merujuk kepada yang dilakukan oleh British dan Siam untuk menguasai dan juga eksploitasi apa yang ada mengikut dan keperluan mereka demi keuntungan. Di sini saya sediakan maksud legeh, bukan legeh. Ini style, tapi ini legeh ya. Mana legeh merupakan kawasan tanah tinggi yang memisahkan dua hulu sungai ataupun lebih. Dan di bawahnya ialah protokol tentang sempadan Perjanjian Bangkok, yang mana ini memastikan anda lebih faham apa itu. Baik, seterusnya kita lihat reaksi pemerintah Negeri Melayu Utara terhadap Perjanjian Bangkok. Negeri Melayu Utara ini, kalau saya nak sebut semula supaya anda faham, ialah negeri Perlis, Kedah dan juga Kelantan. Jadi kena ingatlah sebut negeri Melayu Utara, empat negeri ini ya. Samping nanti kita akan ada satu lagi negeri di belah selatan yang akan baik, tengok yang pertama dahulu. Raja Said Alwi yang merupakan pemerintah Perlis ya. Apa reaksi dia berkaitan dengan Perjanjian Bangkok? Baik, melalui Perjanjian Bangkok ini, Perlis hilang wilayah hujung yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis. Siam disebabkan gara-gara protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Sudah pastilah sebagai seorang pemerintah dia merasakan tindakan yang dilakukan oleh Siam yang mengambil wilayah hujung tadi dan diletakkan ke dalam wilayah Setul, di mana di situlah penguasaan Siam disebabkan membantah dan istilah bahasa Islami yang murka.
Sebenarnya wilayah Pujuh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis. Sebab wilayah ini telah pun ditadbir oleh Kerajaan Perlis melalui penghulu kuasa Perlis. Lihat, kalau kita tengok bagaimana cara mereka menguasai sesuka hati itu yang menyebabkan kita merasakan bahawa British ini merupakan penjajah yang cukup licik. Hanya dengan perjanjian sahaja mereka dapat menguasai suatu tempat berbanding dengan penjajah seperti komunis maupun Jepun yang nampak menggunakan dan kekuasaan. Kita nampaklah kan, kita kata ini mati, berkorban, berlakunya serangan dan sebagainya. Tetapi kalau British memang menggunakan cara perjanjian yang tak perasan pun. Seterusnya, apa pula reaksi pemerintah Kedah? Pastinya bila sebut pemerintah, bila soal wilayah, kawasan, daerah yang diambil akan menyebabkan rasa yang tidak menyenangkanlah kepada pemerintah ini. Sama juga dengan Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang turut sama seperti mana dengan Sultan Said Alwi tadi yang merasa terkilan kerana dalam perjanjian Bangkok ini ataupun dalam mengambil wilayah-wilayah yang berada di dalam pemerintahan Kedah ini tidak dibawa rundingan bersama dengan Baginda. Maka dengan itu, Kedah hilang wilayah Sadau, Setul, Pulau Teruntau, Butang dan pulau-pulau sekitar dan berada di dalam wilayah Siam disebabkan oleh protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Kalau tadi Perlis hilang wilayah Pujuh saja, tetapi kalau di Kedah ni banyak wilayah yang hilang. Ya. Kita balik wilayah Sadau, Setul, Pulau Teruntau, Butang dan pulau-pulau yang berada di sekitar. Ini yang menyebabkan Sultan Abdul Hamid Halim Shah rasa murka dan disebabkan itu Baginda telah pun menyatakan penegasan, menyatakan keputusan bahawa sempadan yang telah dibina ataupun diberikan oleh British dan Siam ini melalui perjanjian Bangkok seharusnya mengikut kriteria yang sedia ada, bukan hanya mengikut kehendak, bukan hanya okey amanah tanpa ada bukti yang menunjukkan bahawa perlunya ada pemisahan. Ini orang kata bukan buat sesuatu perkara ataupun tindakan itu sembrono saja, ikut dan je kan. Jadi apa yang reaksi oleh pemerintah Kedah ini mengibaratkan insan yang telah menjual negeri Kedah seolah-olah ibaratnya menjual seekor kerbau. Mudah sangat. Cukup ibarat tidak bernilai. Ya, kalau seekor kerbau kita jual, kita lapar dan kita masak, kenyang satu kampung. Tetapi apabila menjual negeri yang adanya banyak wilayah dan juga etnik dan juga budaya diserahkan kepada orang yang tak sepatutnya, apa yang kita rasa? Tentulah kita akan marah. Seterusnya, kita lihat kepada pemerintah Terengganu. Ya, pemerintah Terengganu yang bernama Sultan Zainal Abidin juga turut sama reaksinya
Kerana pemerintah Kedah. Ya. Bukan baginda saja yang tidak setuju, malah ulama dan juga pembesar sama sekali tak iktiraf perjanjian Bangkok 1909. Kerana apa? Perjanjian tersebut ibarat sebelah. Sultan Zainal Abidin murka dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Siam, iaitu menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda sama sekali. Apa kamu rasa apabila barang yang kamu jaga orang lain ambil dan beri pula kepada orang lain? Saya beri contoh. Kereta yang kamu sayang dan suka dan telah peruntukkan ribuan ringgit mungkin kat sana, modify sendiri, cat baru, bagi sound system yang hebat. Apa? Kereta kamu yang kamu sayang itu diberikan oleh adik kamu kepada orang lain. Perasaan kamu, adakah kamu gembira? Pasti kita akan merasa marah. Baginda menyatakan bahawa Siam sama sekali tidak mempunyai hak ke atas Terengganu. Kerana apa? Selama ini penghantaran bunga emas yang telah Terengganu berikan kepada Siam bukan bermaksud Terengganu itu sebagai negeri jajahan, tetapi simbolik penghantaran bunga emas kepada Siam itu adalah sebagai tanda persahabatan. Kadang-kadang bila kebaikan diberikan mudah dimanipulasikan, inilah yang berlaku. Kadang-kadang kita rasa nak buat baik pun rasa curiga, was-was dan sebagainya. Maka baginda telah bertemu Gubernur Negeri-Negeri Selat pada 24 hari bulan 5 1909 untuk memutuskan kita kalau tidak setuju, tidak memberi satu rasa kegembiraan kepada kita, kalau kita lihat sekarang seseorang ataupun sesebuah organisasi ataupun institusi tidak bersetuju dengan pentadbir, contohnya sebagailah kisah-kisah yang berlaku, contohnya mungkin dengan cara surat layan dan sebagainya, tapi itu cara yang tidak lebih baik kita bertemu kepada orang yang sepatutnya untuk menyatakan suara kita yang tidak ataupun tidak. Baik, seterusnya pemerintah terakhir iaitu pemerintah Kelantan, iaitu Sultan Muhammad IV. Sama juga, Sultan Muhammad IV menolak dan sama sekali tidak memberi persetujuan kepada J.S. Mason dan wakil Siam kota baru untuk bertemu baginda lagi mendapatkan persetujuan yang terkandung dalam perjanjian Bangkok 1909. Namun apa yang berlaku apabila kita meneliti isi kandungan yang tersurat serta tersirat di sebalik ayat-ayat yang ada dalam perjanjian Bangkok, menyebabkan Sultan Muhammad IV ni sudah pasti kecewa dengan apa yang telah British lakukan Kelantan, kerana telah menyerahkan wilayah Tabal yang merupakan daerah ini lebih kurang 15,000 orang 15,000 orang Melayu kepada Siam. Anda bayangkan sesuatu tempat daerah kerajaan yang anda telah jaga dan kebetulan bahagian daerah itulah yang ramai orang Melayu disebabkan bukan 15 orang. Jadi
Kalau kita lihat sekarang, mengapa bahasa ataupun lorak Kelantan, lorak Terengganu, Kedah dan juga Perlis, dia ada kadang-kadang unsur-unsur sedikit bahasa yang kan banyak jalan luas pemandangan. Baik, seterusnya kita lihat satu negeri ya, yang seperti mana saya sebutkan tadi berada di selatan, iaitu negeri Johor. Lihat bagaimana bijaksananya pemerintah Johor menyekat kemarahan British. Ya, maksudnya di sini ialah dapat mengekang, tidak mudah British untuk menerobos masuk ke Johor. Okey, seperti mana biasa, Johor merupakan negeri pilihan kepada British sebab kedudukan yang strategik Johor itu sendiri. Kerana apa? Apabila kedudukan yang strategik secara tak langsung akan dapat memberi kepentingan yang akan membawa kepada perkembangan baik dalam ekonomi British sekiranya Johor dapat dalam genggaman mereka. Namun, Temenggung Daik Ibrahim yang dilabelkan sebagai pemerintah yang bijaksana, hati-hatilah dalam apa jua tindakan ataupun taktik maupun cara yang digunakan oleh British untuk memastikan Johor tidak jatuh ke tangan British. Sikap licik British inilah yang dapat ditangani dengan baik oleh Temenggung Daik Ibrahim. Temenggung Daik Ibrahim adalah seorang pemerintah bukan sekadar bijaksana namun merupakan pemerintah yang berdaulat. Kerana apabila sebut berdaulat ini secara tidak langsung kita dapat fikir bahawa pemerintah yang seperti mana Daik Ibrahim ini dapat memberi keamanan dan memastikan kawasan perairan tidak boleh jadi di situlah Daik Ibrahim ni lebih beri perhatian kepada perairan Selat Melaka kerana jika gagal perairan Selat Melaka dijaga, maka dapatlah British mudah menguasai bijaksananya Daik Ibrahim ini. Baik, cuba kita tengok apakah yang dilakukan oleh Temenggung Daik Ibrahim sehingga dapat mengekang kemasukan British. Yang pertama, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, perairan Selat Melaka merupakan antara perairan yang perlu dijaga supaya tidak mudah dimasuki oleh British. Maka disebabkan itulah perkara pertama yang dilakukan ialah menjamin keselamatan perairan. Disebabkan kebijaksanaan, kepekaan Temenggung Daik Ibrahim ini menjaga perairan Johor dan juga Singapura, mana ketika itu selamat dalam semua aktiviti perdagangan. Maka Ratu Victoria telah menghadiah pedang emas kepada Temenggung Daik Ibrahim atas berjayanya mewujudkan keamanan kepada perairan Johor dan lihat pedang emas, bukan sadur emas ya. Kalau sekarang nilai emas ada pasang suruhnya, namun kalau waktu terdesak contohnya kan, itulah digadaikan. Itulah nilainya diberikan oleh Ratu. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Ibrahim dengan hanya jadi
menyebabkan perairan Selat Melaka bagi aktiviti di Johor dan juga Singapura ni. Yang kedua, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, di mana baginda telah memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Blanga, Singapura ke Tanjung Puteri. Sebab kita pernah dengar lagu kan, Pak Johor, Tanjung Puteri, kan? Merujuk kepada Johor lah, di mana perpindahan tersebut adalah untuk mengelakkan tekanan daripada pihak British di negeri-negeri selat yang juga berpusat di Singapura. Maka diisytiharkanlah Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor bernama Bandar Puteri. Namun pada 1 Januari 1866, Sultan Abu Bakar telah pun memberikan nama baharu kepada Bandar Iskandar Puteri kepada Johor Bahru, di mana seterusnya yang ketiga, Temenggung Daik Ibrahim telah memodernkan pentadbiran negeri, di mana di sini Johor telah menjadi pelopor terhadap birokrasi moden. Dan di samping itu juga baginda telah memperkukuhkan sistem tradisional tetapi memasukkan unsur barat yang menjadikan unsur baharu dalam sistem pentadbiran. Antara yang diberikan unsur baharu ini ialah di dalam sistem pendidikan moden. Yang keempat pula, apakah yang dilakukan oleh Temenggung Daik Ibrahim, iaitu mengeksploitasi hasil hutan, di mana ketika itu getah perca merupakan hasil hutan yang menjadi perhatian dan mempunyai permintaan yang tinggi, namanya khusus untuk perdagangan British yang lebih kepada membuat perdagangan yang memberi keuntungan. Perdagangan getah perca telah mendapat keuntungan yang tinggi sehingga Temenggung Daik Ibrahim isytiharkan getah perca sebagai, boleh lihat, kalau kita lihat lah, getah perca pun boleh jadi untung, boleh jadi hebat, boleh jadi satu barang yang diperlukan. Tapi kita tidak tahu nilai dan keperluan yang digunakan. Menggunakanlah getah perca ini. Dan yang akhir sekali ialah Temenggung Daik Ibrahim telah memperkenalkan sistem kancu, di mana sistem kancu ini ialah menggalakkan pemasukan orang Cina untuk usahakan tanaman gambir dan dari hitam, hinggalah pada tahun 1860-an Johor telah menjadi pengeluar gambir dan dari hitam yang terkemuka di alam Melayu. Ketika itu memang gambir dan dari hitam merupakan tanaman yang kan. Ya, kalau macam kita sekarang mungkin cili merah, kan, menjadi perhatian sebab diperlukan sangat dalam masakan. Contohlah ya, nanam perusaha harus banyakkan lagi lah tanaman, di samping ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran. Inilah merupakan pokok gambir. Kadang-kadang kita lihat, wah cantiknya pokok bunga apakah ini? Sebenarnya ini adalah pokok gambir. Dan seterusnya ini merupakan pokok lada hitam. Tahu kan lada hitam buat dalam masakan tu, yang biji-bijian berwarna hitam kecil-kecil tu, itulah lada hitam. Baiklah, setelah saya memberi penerangan yang jelas kepada anda dengan ditambah info-info tambahan untuk memastikan
pastikan anda faham dan saya mengharapkan anda faham. Okey. Dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan, tugasan anda hari ini ialah latihan esei berkaitan topik 8 anda dapat laksanakan dan anda dapat jawab dengan pantas. Sudah pun faham dengan topik yakni pemerintah negeri-negeri Raya Utara dan Johor terhadap tindakan. Jadi inilah tugasan anda. Saya harapkan anda dapat lakukan di dalam latihan. Ini merupakan esei. Lihat kepada naskah, namun anda perlu menjawab dalam bentuk kalimat menjawab. Lagi di minggu hadapan, di minggu 33 dalam Sahaja Cerah bagi topik yang baru bersama saya lagi. Anda, Cikgu Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.